Okey, kita lihat perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. So, sebelum kedatangan British sebenarnya, sebelum kehadiran British, Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu ni berhadapan dengan pengaruh Siam. Memanglah, sebab negeri-negeri ini bersempadan dengan negara Siam. So, pada abad ke-19, hubungan British dengan Siam memberikan kesan besar kepada negeri-negeri ini. Oleh kerana kedudukan strategik. Strategik lagi. Okey, kedudukan strategik tak ada alasan lain ke? Hari tu British kata apa? Kalau ambil Pulau Pinang, Melaka, Singapura sebab kedudukan strategik. Kemudian ambil Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang kerana kedudukan strategik dan kekayaan bahan mentah. Yang ini pun sebab kedudukan strategik. Carilah alasan lain. Kan? Jadi, kedudukan strategik dan kemakmuran negeri-negeri ini. Apa itu kemakmuran? Kemakmuran maksudnya kekayaan. Kekayaan. Negeri-negeri ini kaya. Kaya dengan bahan mentah, biji timah, emas dan sebagainya. So, kekayaan ini menarik perhatian British. Namun begitu, selagi negeri-negeri ini di bawah naungan Siam, maka British tidak akan mampu untuk meluaskan kuasanya. Itu berkaitan dengan kedudukan British. Baik, apakah faktornya? Apakah sebab-sebabnya? British nak luaskan kuasa di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni. Apa kehangnya ni? Pelbagai faktor. Faktor yang pertama sekali, kedudukan strategik. Kedudukan yang strategik ini, iaitu kedudukan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu penting untuk perdagangan British. Di mana Kelantan dan Terengganu strategik di laluan perdagangan antara Siam dan Singapura. Macam mana tu cikgu? Ada tak yang macam confused sikit? Macam mana cikgu? Strategik. Okey. Baik, cikgu tunjukkan sebenarnya kedudukan daripada Siam pergi ke Singapura mesti melalui negeri-negeri ini. Mesti melalui Kedah, mesti melalui Terengganu. Jadi oleh kerana kalau kita lihat di sini seperti mana yang cikgu nak tunjukkan ini, iaitu yang ini. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan Singapura. So British berada di Singapura di bawah tu. Kemudian kalau kita lihat Thailand terletak pusat pemerintahannya iaitu Siam terletak di Bangkok. Jadi kalau daripada Bangkok dia hantar barang naik kapal. Daripada Bangkok dia akan turun ke bawah ikut pesisir pantai dan dia boleh singgah di Kelantan dan Terengganu. Daripada sini maka para pedagang akan turun ke bawah ke Singapura. Nampak tak? Jadi Kelantan dan Terengganu terletak di tengah-tengah kawasan perdagangan, laluan perdagangan antara Siam ke Singapura. Patutlah strategi. So patutlah British nak Kelantan dan Terengganu. Patutlah kan. Jadi itu yang dia nak. So kalau kita lihat di sini, itu antara faktor utama yang menyebabkan British nak ke negeri-negeri tersebut. Baik. Kalau kita lihat di sini, itu yang pertama, kedudukan yang strategik. Yang kedua, sebenarnya British ni sebenarnya nak menghalang kemasukan kuasa barat lain. Ada kuasa barat lain nak negeri-negeri tu? Ada. Seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ni merupakan penampan ataupun pendinding usaha kuasa-kuasa barat lain untuk campur tangan. Maksudnya Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ni menjadi penghalang kepada negara-negara lain untuk menjajah kawasan tanah Melayu.
Rupanya antara kuasa barat lain yang ingin take over negeri-negeri Melayu ini adalah seperti Perancis, Jerman, kemudian Amerika Syarikat, US pun nak, Russia, yang cuba luaskan kuasanya di sekitar negeri Melayu Utara. Hebat sangat negara kita ni. Okey, sampai Perancis pun nak, Jerman pun nak, Amerika Syarikat pun nak, Rusia pun nak. Dan British, bila British nampak negara-negara lain ni nak negeri Melayu Utara, negeri barat ke, Australia sebenarnya terletak di negara di bawah Asia, iaitu Oceania. Dia bukan barat. Dia bukan barat. Jadi British perlu menguasai negeri-negeri ini dengan cepat. Supaya apa? Supaya dapat menghalang kemarahan kuasa barat tersebut. Dan kemarahan kuasa barat, kemarahan ni maknanya kedatangan kuasa barat ini dapat dilihat daripada aspek yang berikut. Okey, kemarahan kuasa barat maknanya kuasa barat ini datang untuk apa? Untuk menguasai bahan mentah. Okey, ini akan mencabar penguasaan British di negeri-negeri Melayu. Okey, tapi Rusia dekat utara, awak dikira sebagai kuasa barat. Okey, walaupun Rusia dikatakan sebagai negara yang terletak di utara, tetapi kamu kena faham bahawa ibu negara Rusia iaitu Moskow terletak di Eropah. Moskow tu terletak di bahagian Eropah. Sebab itu Rusia juga dikira sebagai kuasa barat lah. Dikira sebagai kuasa barat. Okey. Jadi begitu juga kalau dikatakan sebagai Australia dianggap sebagai westerner. Yes, Australia dianggap sebagai westerner kerana apa? Sebenarnya orang-orang Australia ni sebenarnya berasal daripada Britain. Kebanyakan orang Australia sebenarnya berasal daripada Britain. Sebab itu mereka juga dianggap sebagai westerner. Okey. Jadi itu sebab dia. Baik. So kita lihat juga Jerman. Antaranya Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Okey. Amerika Syarikat pula nak luaskan pengaruhnya di Terengganu. Ya Allah. Australia nak Amerika Syarikat nak Terengganu. Agak-agaknya orang Amerika ni boleh makan ke kerupuk leko? Boleh makan ke agak-agaknya? Okey, kerupuk leko, kemudian juga boleh makan nasi dagang ke? Okey, rasanya tak boleh ni. Okey. Itulah. Perancis pula, kalau kita lihat Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Okay. Jerman pada masa tu kawasan benua sendiri. Okey, pun tak boleh selesaikan, nak datang, betul? Okey, luaskan pengaruhnya maknanya dia nak dapatkan kawasan-kawasan tertentu di Terengganu. Itu maksud luaskan pengaruhnya. Makan pedas pun tak boleh makan. Itulah. Kemudian Perancis pula berminat untuk luaskan kuasanya di kawasan di Segenting Kra. Segenting Kra ni sebenarnya adalah kawasan yang di atas tanah Melayu, iaitu di kawasan semenanjung kecil di Thailand tu. Itu Segenting Kra. Dan matlamat Perancis ini akan mengancam perdagangan dan kedudukan Singapura sebagai pelabuhan antarabangsa. Dan Rusia pula ingin membuka pertempatan di ujung Salang, iaitu di kawasan di bahagian Thailand juga. Baik. Daripada banyak-banyak ni, cikgu rasa yakin yang paling bahaya ialah Perancis. Kenapa cikgu? Okey. Baik. Perancis ni dia nak Segenting Kra. Kamu tahu tak Segenting Kra tu kat mana? Segenting Kra tu dekat sini. Dekat Surat Tani ni. Surat Tani ni. Dan kenapa mereka nak Segenting Kra ni? Ini kawasan Segenting Kra.
Kenapa mereka nak ambil kawasan Segenting Kera? Sebab Perancis sebenarnya dia nak buat satu laluan air daripada sini, daripada Ranong ini, dia nak buat saluran air dan terus pergi ke sini. Okey. Dia nak buat saluran air kat sini supaya laluan tu potong. Laluan tu potong. Jadi, kapal-kapal daripada kapal daripada India ataupun daripada Barat, kalau nak pergi ke China, mereka tak payah lalu lagi Melaka, Singapura. Tak payah. Dia cross je kat sini. Bila dia cross kat sini, apa jadi pada Singapura? Kapal-kapal tidak akan berhenti di Singapura. Kapal akan cross kat situ. Jadi itu matlamat Perancis. Matlamat Perancis. So kalau katakan Perancis buat juga terusan dekat kawasan Segenting Kera ni, maka Singapura sebagai pelabuhan bebas British akan terancam. Sebab semua kapal tak akan lalu Singapura lagi dah. Semua kapal akan cross saja kawasan ini dan terus pergi ke China. Begitu juga China, okey, dia akan turun ke bawah ini dan dia akan cross ke laluan ini dan terus ke India. Maka perdagangan British di kawasan Singapura akan terancam. Itulah matlamat Perancis. Sebab tu Perancis kata apa? Okey, kita kena cepat-cepat take over negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu yang sedia ada, dan cepat-cepat untuk buat perjanjian dengan Thailand supaya Thailand tidak benarkan kuasa-kuasa lain untuk duduk dan bekerjasama dengan Thailand. Nampak tak kebijaksanaan British? Dia dah nampak dah tanda-tanda bahawa dia akan terancam. So dia ambil action. Dia take action awal, iaitu bagi menghalang penguasaan kuasa-kuasa Barat di kawasan ini. You see? Nampak tak? So kebijaksanaan Perancis kat situ. Okay, dan juga kebijaksanaan British. Alright. So itu yang kita telah lihat berkaitan dengan matlamat yang dibawa oleh British. Baik. So kita dah lihat tentang kemarahan kuasa Barat, iaitu Jerman nak Pulau Langkawi, Amerika Syarikat nak Terengganu, Perancis nak Segenting Kera, dan juga Rusia ingin membuka pertempatan di ujung Salam. So British kena bertindak awal. So faktor perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Yang pertama ialah kedudukan strategik, yang kedua menghalang kemasukan kuasa Barat lain, dan yang ketiga kita nak tengok kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Baik, jajah Langkawi buat apa? Okey, baik, sebenarnya Jerman untuk dapatkan Pulau Langkawi sebagai pelabuhan juga. Namun pada waktu itu diorang tak tahu tentang sumpahan Masuri. Diorang nak je. Diorang apa kisah tentang sumpahan Masuri ni? Yang diorang tahu, diorang nak ambil dan juga diorang nak majukan sebagai pelabuhan. Kan diorang tak tahu. Yang diorang tahu, diorang nak. Okey. Baik. So, kalau kita lihat, okey, faktor yang ketiga, okey, kenapa perluasan kuasa British, okey, di negeri-negeri ini, yang ketiga iaitu kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Di mana kita tahu Kedah dan Perlis, hasil pertanian dia dan penternakannya menjadi sumber bekalan makanan yang diberikan, yang diperlukan bagi memenuhi permintaan penduduk Pulau Pinang yang dikuasai oleh British. Maknanya British kata kita kena take over Kedah dan Perlis supaya Kedah dan Perlis ni ada banyak beras. So beras ini boleh membekalkan makanan kepada penduduk-penduduk Pulau Pinang yang dikuasai oleh British. Nampak tak tu? Kekayaan pertanian Kedah dan Perlis. Kemudian bagi Kelantan dan Terengganu pula, aktiviti pembuatan seperti pertukangan dan pembinaan kapal menjadi sangat penting di Terengganu dan Kelantan. Sampai sekarang
Orang Kelantan dengan Terengganu memang pandai membina kapal-kapal nelayan dan sebagainya. Jadi, kedua-dua negeri ini akan menjadi pembekal pelbagai barang dagangan kepada pedagang-pedagang Singapura. Itu tujuan kenapa British nak take over 4 negeri ini: Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Okay. Kedah, Perlis kerana hasil pertanian dia, iaitu beras. Manakala Kelantan dan Terengganu kerana aktiviti pembinaan kapal dan pembuatan barangan. Jadi itulah menjadikan sebab kenapa British nak luaskan kuasa di 4 negeri ini. Baik. Kemudian faktor yang keempat, iaitu nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Sebenarnya British ada niat nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Sebab British berhasrat nak hubungkan Burma dengan yang dikuasainya itu dengan Pulau Pinang dan Singapura. Baik, mungkin ada yang tanya, Burma, apa tu Burma cikgu? Ni nak tunjuk. Burma tu sebenarnya Burma tu sebenarnya dalam zaman sekarang dipanggil sebagai Myanmar. Nampak tak ni? Ni Myanmar. Nama lama dia adalah Burma. Nama lama dia ialah Burma. Tapi back to 1990s, nama Burma itu telah tukar menjadi Myanmar. Burma. So, dulu Burma juga telah dijajah oleh British. Maka British nak buat connection daripada Burma. Dia nak connectkan Burma ini dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang di bawah, dan seterusnya nak sambung ke Singapura. Nampak tak? Dia nak sambungkan Burma, Pulau Pinang dan juga Singapura. Kerana Burma tu dulu adalah sebahagian daripada jajahan British juga. Nampak tak? So, dia nak gabungkan ketiga-tiga tempat ini. So, itu niat British pada peringkat awalnya. Sebab itu British kata, kita perlu take over Kedah sebagai laluan dia. Sebagai laluan. Sebab itu kita perlu buat take over. Macam mana dia nak sambungkan tu cikgu? Dia nak sambungkan tu dengan membina jalan raya. British berhasrat nak bina jalan raya, kemudian nak bina jalan kereta api dan juga telegraf. Laluan telegraf jalan raya, kereta api, telegraf di antara Burma dan juga Pulau Pinang, membolehkan British mempunyai rangkaian terus perhubungan dengan India. Maknanya boleh sambung sampai ke India. Waalaikumsalam. Baik, telegraf tu apa? Baik, kita ada belajar hari tu iaitu daripada bab 1 dan bab 2. Telegraf tu adalah sejenis alat yang mana dia digunakan untuk menghantar mesej. So, dia akan buat titik-titik gunakan kod Morse. So, dia buat titik-titik. Sampai sana orang pun translate. Ada mesej sampai. So, penggunaan telegraf itu untuk menyampaikan mesej. Dan untuk menyampaikan mesej, mereka akan gunakan talian kabel telegraf yang akan dihubungkan daripada India, sambung sampai ke Myanmar, daripada Myanmar sambung sampai ke Pulau Pinang, Pulau Pinang sambung sampai ke Singapura. So, itu telegraf untuk memudahkan menghantar mesej. So how did British take over Kedah? Sultan Gauh Osman again? Sabar. Kita belum sampai tu lagi. Sabar. So, hal ini sangat penting. Ya, betul. Memang banyak. Tapi memang itu yang dia buat. So, hal ini sangat penting bagi perdagangan dan keselamatan British. Bukan. Ini bab 4.
Bukan bab 1 ini, bab 4. Menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Itu faktor yang keempat. Okey. Baik, maknanya nak hubungkan Burma dengan apa? Nak bina jalan raya daripada Burma sampailah ke Pulau Pinang. Nak bina jalan kereta api daripada Burma sampailah ke Pulau Pinang. Ini buku teks kan? Ya, ini buku teks. Betul, ini buku teks. Okey. Okey, ada maintenance ke? Memang ada buat. Ya, memang ada. Baik. So, dah 4 dah. Okey, kalau kita lihat tentang faktor perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, iaitu pertama, kerana kedudukan yang strategi. Yang kedua, nak halang kemasukan kuasa barat lain. Yang ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil ini, negeri-negeri ini. Dan yang keempat, British nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Baik. Dan faktor yang kelima, ini faktor beban orang putih. Kita dah biasa dengar dah. Beban orang putih, iaitu British mendapati, British kata apa tahu? British kata Siam melakukan kekejaman di negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi, bagi mewajarkan tindakan British kata, jangan risau, kami akan bantu. So, dia gunakan slogan beban orang putih. Digunakan dalam usaha British untuk meluaskan kuasanya. Daripada bab 1, ya. Okey. Baik, slogan tu memang ada daripada bab 1. Slogan beban orang putih tu memang ada daripada bab 1. Memang ada. Ada, tapi yang sini pun ada juga. So, inilah dia 5 sebab kenapa British ingin mendapatkan atau meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu. Okey, so cikgu ulang Yang pertama, kerana kedudukan yang strategik. Yang kedua, nak halang kemasukan kuasa barat lain. Okey. Yang ketiga, kerana kemakmuran dan kekayaan sumber hasil negeri-negeri ini. Dan yang keempat, nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Dan yang kelima adalah sebagai beban orang putih, di mana dikatakan bahawa Siam banyak melakukan kekejaman di negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Yes, memang betul pun. Okey, Siam selalunya minta negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan, Terengganu hantar bunga emas. Betul tak? Kalau tak hantar bunga emas akan diserang oleh Siam, betul? Jadi, British kata, ini mewajarkan kami untuk membebaskan kamu semua daripada penguasaan Siam. Kenapa hantar bunga emas? Kerana Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ni dianggap sebagai tanah jajahan Siam. Apabila tanah jajahan Siam, maka Siam minta negeri-negeri ini hantar ufti ataupun yuran. Setiap tahun ataupun setiap 3 tahun hantar kepada Siam. Jadi itulah antara sebab kenapa negeri-negeri ini perlu menghantar bunga emas kepada Siam. Ya, bunga emas dan perak. Betul. Jadi British kata, kami nak bebaskan anda semua daripada pengaruh Siam. Jadi British telah menggunakan slogan ini adalah white man's burden. Beban orang putih untuk meluaskan kuasa. So, itulah dia berkaitan dengan faktor-faktor yang meluaskan kuasa, British meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu. So, satu soalan yang kita nak bincangkan lah, soalan-soalan di bawah ni, mengapa British ingin membina rangkaian perhubungan dengan India? Siapa tahu? Agak-agak kamu lah, kenapa British nak membina rangkaian hubungan dengan India? Kenapa? Baik. Sebab, ya, betul.
Kerana India adalah tanah jajahan British juga. Jadi kalau British sambungkan laluan jalan raya kereta api daripada India pergi ke Bangladesh dan Myanmar, daripada Myanmar headquarters ada di India, kemudian daripada Myanmar sambung ke Pulau Pinang, dan Pulau Pinang sambung ke Singapura. Bermakna British telah mencipta satu laluan perdagangan daripada India sampailah ke Singapura melalui jalan raya atau landasan kereta api. So ini akan menambahkan lagi perdagangan, dan bila penambahan perdagangan akan menguntungkan British. British juga yang untung. Sebab itu British nak sambungkan semua ni. Nampak tak? Betapa dia punya vision tu, dia punya matlamat tu memang jauh. Baik. So ada yang tanya in terms of strategi and technical. Baik, secara umumnya strategi dan technical ini kekuatan British lebih baik. British lebih kuat lah berbanding negara-negara penjajah yang lain. Yes. Teknologi dengan strategi British lebih baik berbanding Thailand, berbanding Perancis dan yang lain-lain pada waktu itu, pada zaman itu. So pada zaman itu. So kenapa British tak jajah Siam? Cikgu dah agak dah soalan kamu ni. Baik, sebenarnya kamu kena ingat kenapa British tak jajah Siam? Kerana Laos pada waktu itu Laos ini, kalau kita lihat Laos, satu. Kemudian juga Cambodia, satu. Vietnam, satu lagi negara. So tiga-tiga negara ini sebenarnya di bawah Perancis. Di bawah Perancis di bawah Perancis. Kemudian Filipina di bawah Spanyol. Kemudian Amerika Syarikat. Indonesia di bawah Belanda. Jadi British menganggap bahawa Thailand ini adalah satu kawasan negara yang tidak boleh dijajah oleh sesiapa. Kerana apa? Kerana kalau katakan British jajah Thailand, maka secara umumnya Perancis di Laos, di Cambodia dan juga di Vietnam akan rasa terancam. Jadi ini akan menyebabkan berlaku peperangan antara British dengan Perancis, which is British nak avoid. Jadi begitu juga Perancis di Laos, di Cambodia dan juga di Vietnam, diorang pun tak nak jajah Siam ataupun Thailand. Why? Sebab tak nak bergaduh dengan British. Jadi dia nak elakkan pertembungan dengan kuasa-kuasa besar. Harus diingat apabila anda so powerful, anda sangat kuat, anda sebenarnya lagi kuat, anda sebenarnya lagi berdiri tegak, berdiam diri. Anda jangan ajak semua orang bergaduh. Kalau anda so powerful, but then anda bergaduh dengan semua orang, sebenarnya anda akan kalah. So orang yang powerful, dia tak akan cari gaduh. Nampak tak? Dia tak akan cari gaduh sesuka hati. Sebab itu British dengan Siam dia berbaik-baik. Sebab apa? Sebab dia kata buat apa? Betul. Instead of daripada asyik tunjukkan kuasa, asyik bully, why not daripada bully, baik dan aku bekerja sama. So tak perlu membazir tenaga, tak perlu membazir tentera, tak perlu membazir peluru. Sebab itu British berkawan, bersahabat baik dengan Siam. Itu strategi dia. You see? So ingat kalau kita kuat, tak semestinya kita boleh lawan semua orang. Tak perlu pun sebenarnya. Tak perlu. Itu kita punya kefahaman tentang sejarah. Tak semestinya kita kuat, kita mesti boleh menang pada semua perlawanan dengan orang lain. Tak. Ada waktunya kita perlu guna strategi lain.
Yes. Okay. Baik. So, kita dah lihat tentang 5 faktor ini. So, bagaimana strategi? Bagaimana British luaskan kuasa dia, cikgu? Di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, macam mana dia luaskan kuasa dia? Okay, jom kita tengok. Sebenarnya, perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ini, dia buat secara berperingkat-peringkat. Maknanya, dia buat secara step by step. Okay, sebab British sedar sebenarnya negeri-negeri ini, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni masih lagi berada di bawah naungan Siam. Dan kalau British agresif, akan menimbulkan masalah. Akan menimbulkan masalah. Oleh yang demikian, British menggunakan strategi perjanjian untuk memastikan kejayaannya. See? Instead of daripada serangan fizikal, kita buat perjanjian lah dengan Siam nak. See? Itu strategi. Baik. Jadi, dengan menggunakan kedudukannya di Pulau Pinang, di Pulau Pinang, maknanya British dah ada di Pulau Pinang. British memantau, maknanya British observe je apa yang berlaku di negeri-negeri Melayu. Dia observe dulu. Nampak tak? Dia observe dulu apa yang berlaku di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu sebelum bertindak mengadakan perjanjian dengan Siam. You see? This is what we call orang yang bijak. Sebelum bertindak, observe dulu. Tengok keadaan dulu. Boleh ke tak boleh? Kat mana kelemahan dia? Kat mana kita boleh fight supaya kita dapat apa yang kita nak. This is British. Gunakan kebijaksanaan. Observe dulu. Fikir dulu sebelum bertindak. Jadi, kita tahu British telah mengadakan perjanjian Bangkok 1909. Tapi sebelum itu kita nak tengok negeri-negeri Melayu yang ada ni, sebenarnya negeri-negeri Melayu ini hubungan dia rapat dengan Siam tau. Rapat dengan Siam, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Bagi kerajaan Siam kata apa tau? Negeri-negeri ini sebenarnya adalah di bawah naungannya. Di bawah naungan Siam. Bagi kerajaan Siam, negeri-negeri ini adalah di bawah naungan, di bawah perlindungan Siam. Dan untuk mendapatkan perlindungan itu, negeri-negeri ini perlu menghantar bunga emas dan perak. Hantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali. Sebagai tanda apa? Tanda pertuanan Siam serta kepatuhan kepada kuasa Siam. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu hantar bunga emas kepada Siam, maknanya Siam anggap apa? Bahawa negeri-negeri ini semua taat kepada Siam dan menganggap Siam sebagai tuan mereka. So, itu tanda dia. Sebaliknya, tapi negeri-negeri ini kata, kami sebenarnya hantar bunga emas dan perak tu sebagai tanda persahabatan. Kami tak pernah pun rasa kami ni duduk di bawah Siam. Tapi kami sebenarnya rasa macam, kami ni bersahabat baik dengan Siam, berdagang dengan Siam pun semua kan. Jadi setiap 3 tahun, kami hantarlah bunga emas. Kami anggap tu sebagai kawan baik je. Hantar bunga emas, tanda persahabatan. Tapi Siam yang salah sangka. Siam kata, tak, tu semua negeri tu bawah aku tu. Tu semua negeri tu di bawah ketuanan Siam. Diorang semua mendapat perlindungan Siam. Perasan pula. Siam perasan. Padahal negeri-negeri tu kata, tak, aku bagi sebenarnya sebagai tanda persahabatan je. Ini yang bahaya. Selalu berlaku pada kamu semua kan. Bila tiba-tiba kamu beri hadiah kepada orang tu sebagai hadiah hari jadi, aku bagilah. Orang tu cakap apa? Wish, dia suka kat aku kan. Dia suka kat aku. Mana buktinya? Ni dia bagi hadiah ni. Dia suka kat aku. Aku pun dah lama crush kat dia Rupa-rupanya bila tanya dia balik kan, tak, aku bagi dia sebagai birthday je.
Aku tak ada rasa apa pun. Alamak, dia sudah perasan lah. Macam mana tu? Siapa yang biasa mengalami tu? Cikgu tahu ramai yang mengalaminya. Betul? Jangan tipulah. Okey. Roy mesti biasa kena. Okey. Mungkin Zafran pun pernah kena. Mungkin Aaron mungkin pernah kena. Nadia. Cikgu tahu ni. Kan? Izzah Syairah pun kena. Okey. So kan, tiba-tiba kan. Okey. Tak apa. Okey, tak apa tak apa. Kita kena bagi tahulah, jelaskan, explain pada dia. Okey, selalu gila. Okey, so itulah sebenarnya bahaya sebenarnya bila salah anggap ni. Kan? Kena pula rupanya kita pula beria. Aku suka kat dia lah, bagi tahu sekolah. Tu awet aku bagi tahu kat kawan. Itu awet aku tu aku punya kita orang couple tau. Padahal yang perempuan tu kata, tak lah. Tak. Kan? Aduh. Malunya. Friend zone. Tiba-tiba kena friend zone. Sudah. Okay. So, so berhati-hatilah jangan sampai friend zone tiba-tiba. Okay. Baik. Bukan salah siapa Okay. Baik. Tapi itu memang berlaku guru disiplin terus. Guru disiplin terus. So, kalau dalam kes Siam macam ni lah. Siam anggap negeri-negeri Melayu itu di bawah pengaruh dia, patuh kepada Siam. Padahal negeri-negeri itu kata apa? Tak. Kami bersahabat je dengan Siam. Sudah. Jadi, pengaruh Siam ke atas negeri-negeri ini memang kurang menyenangkan lah. Kurang menyenangkan pihak British. Mungkin pernah kena. Ini kuat ke nak lawan dengan Siam? Bolehlah lawan tapi tak kuat lah. Boleh lawan tapi tak kuat sebenarnya. Jadi, matlamat utama British adalah untuk memastikan bahawa laluan perdagangan di antara India dan China ni berada dalam keadaan selamat. So, menyedari bahawa konfrontasi secara bersemuka akan merugikannya. Maknanya British kata apa? Kalau kita berperang secara fizikal, berperang face to face dengan Siam, pasti akan merugikan. Maka British menggunakan strategi perjanjian bagi meluaskan kuasa. So, oleh itu, sejak tahun 1826 terdapat beberapa siri perjanjian melibatkan British dan Siam yang menyentuh hal ehwal negeri-negeri Melayu ini. Dan perjanjian ini diakhiri dengan Perjanjian Bangkok 1909 yang membolehkan British luaskan kuasa di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. So, kita tengok dulu perjanjian-perjanjian tu. Apa perjanjian ni? Jom kita tengok. Baik. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh British dan juga Siam. Baik, bermula dengan Perjanjian Berne. Perjanjian Berne, dan kemudian yang kedua Perjanjian Sulit 1897. Baik, kita tengok Perjanjian Sulit. Baik, Perjanjian Sulit 1897 antara British dengan Siam ditandatangani pada 6 April 1897. British kata apa? Dalam perjanjian itu, British mahu memastikan tidak ada kuasa lain luaskan pengaruhnya ke atas Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dan British, nampak tak perjanjian ni? British mengakui hak pertuanan Siam ke atas negeri tersebut. So, British buat perjanjian dengan Siam tau. Dia kata apa? British kata, British, kami sebagai kuasa besar mengakui, dalam perjanjian Sulit ni, mengakui bahawa negeri Kedah, Kelantan, Terengganu memang Siam punya. Siam lah tuannya. Nampak tak? Dia jack dulu. Dia bagi, Siam selesa dulu. Betul-betul. Oleh yang demikian, dalam perjanjian ini juga,
okey, kami nak buat satu perjanjian, iaitu supaya Siam jangan benarkan kuasa lain datang ke Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey tak? Okey. Ya, betul. Jadi Siam kata, oh okey, boleh, tak ada masalah. Nampak tak? British sebenarnya dia kipas dulu. Dia puji-puji Siam dulu. Dia kata, Siam, ini memang Kedah, Kelantan, Terengganu memang kau punya. Mari kita buat perjanjian. Aku nak akui lah yang kau memang tuan dia. Nampak tak? Trik dekat situ. Aku nak akui lah. Kan? Kami British nak akui bahawa kamu Siam, memang kuasa kamu ada di Kelantan, Kedah dan juga Terengganu. Okey, boleh. Jadi satu lagi ayat, satu lagi klausa perjanjian. Okey, kalau macam tu, okey, kamu Siam, okey, tidak akan benarkan kuasa lain duduk di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey. Okey, tak ada masalah. Bermakna ini semua memang aku punya lah. Ya. Betul, Siam. Itu semua kamu punya, Siam. Jadi Siam pun okey, buatlah perjanjian sulit di antara British dengan Siam. Nampak? Okey. Selang 2 tahun kemudian, Perjanjian Sempadan. Okey, Perjanjian Sempadan 1899. Perjanjian Sempadan juga ditandatangani oleh British dengan Siam. Perjanjian ini menetapkan apa tahu? Sempadan. Menetapkan sempadan antara negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kedah. Dan perjanjian ini menyelesaikan masalah sempadan di antara Perak, British dan juga Reman iaitu Siam. Ya, sebab kamu kena tahu pada waktu itu Perak di bawah British, Pahang di bawah British. Ingat Perak di bawah British, Pahang di bawah British, Kelantan, Terengganu, Kedah di bawah Siam. So, British dengan Siam oleh sebab kawasan ni dah sebelah-sebelah, jadi dia buat perjanjian. Kat mana sempadan aku ya? British kata, kat mana sempadan Perak ni? Oh, kat sini ni sebelah sini dah masuk Kedah, so Kedah di bawah Siam. Ini Perak di bawah British. Okey, yang ini pula Pahang. Okey, ini Pahang adalah kawasan, ini sempadan dia, ini kawasan British. Okey, selepas Pahang atas itu Terengganu dan Kelantan, itu di bawah Siam. Mana garisan sempadan dia? Ini garisan sempadan dia. Okey, setuju. Deal. British dengan Siam, okey, deal. Ini kawasan dia. Buat perjanjian. Dipanggil Perjanjian Sempadan. Nampak tak? Nampak okey, baik. Kemudian selang 3 tahun kemudian, Perjanjian 1902. Okey, 1902. Sekali lagi. Okey, Perjanjian Perisytiharan British dan Siam ditandatangani pada 6 Oktober 1902. Siam akan mengawal hubungan luar negeri Kelantan dan Terengganu. Maknanya, buat perisytiharan British dengan Siam, dalam perjanjian tu kata apa? Siam, kamu akan mengawal hubungan luar negeri Kelantan dan Terengganu. Maknanya apa? Kelantan dan Terengganu, kalau nak buat hubungan luar dengan Amerika contohnya, nak buat hubungan dengan Siam, nak buat hubungan dengan Perancis contohnya, kena tanya Siam dulu. Siam, tanya Siam sama ada boleh atau tidak buat hubungan luar negeri dengan negara lain. Ini untuk negeri mana? Kelantan dan Terengganu. Dan negeri-negeri ini tidak boleh menyerahkan konsesi. Maknanya tidak boleh menyerahkan kebenaran menggunakan tanah kepada kuasa asing tanpa izin Siam. Jadi ini British dengan Siam. Siam kata, okey, boleh. Kan? British kata, aku tak mahu negeri-negeri itu ada hubungan dengan Amerika, dengan Jerman, dengan Rusia. Okey, so Siam, aku kalau boleh nak supaya kau Siam, okey, kawal hubungan luar Kelantan dengan Terengganu ni. Jangan benarkan diorang buat hubungan dengan negara lain. Okey, so lagipun itu tanah kau kan? Siam pastilah kata apa? Okey, memang patut pun. Kalau diorang nak buat apa-apa, kena tanya aku. Itu Siam. Jadi, negeri-negeri ini tidak boleh menyerahkan konsesi. Konsesi itu maksudnya adalah kebenaran menggunakan tanah kepada kuasa asing tanpa izin Siam.
So, pengisytiharan ini merupakan langkah penting bagi peluasan kuasa British di negeri Melayu Utara. Nampak tak? Sikit-sikit British campur tangan. Sikit-sikit British campur tangan. Sikit-sikit British campur tangan. Buat perjanjian. Baik. Apabila sampai ke tahap 3 kali buat perjanjian, dengan Siam apa semua, kamu rasa, lama kelamaan, kamu rasa Siam suka tak dengan keadaan ni? Sikit-sikit British buat perjanjian, akui hak tuanan. Kemudian nak menetapkan sempadan pula. Kemudian nak kawal, nak suruh Siam kawal hubungan luar. Macamlah kami ni tak tahu, kami nak kena jaga hubungan luar. Nampak tak, lama-lama Siam rasa annoying. Siam rasa menyampah dengan British ni. Sikit-sikit buat perjanjian, sikit-sikit nak buat perjanjian, kan? Ada je yang tak kena. Itulah suruh inilah, suruh itulah, suruh inilah. Nampak tak? Dia So British membuatkan Siam rasa annoying pada British. Sikit-sikit perjanjian. Nyampah. So itulah sebenarnya yang berlaku. Baik. So kalau kita lihat di sini, seterusnya barulah berlaku perjanjian Bangkok. Ini perjanjian yang paling besar di antara semua perjanjian itu. Di mana kalau kita lihat perjanjian Bangkok 1909 ini, perjanjian Bangkok 1909 ni, perjanjian Bangkok ini ditandatangani oleh British dan Siam lagi, dan perjanjian inilah yang memberi kesan besar kepada negeri-negeri Melayu seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kenapa? Apa yang dia buat, cikgu? Kita tengok Sebelum 1909, peristiwa perjanjian Bangkok 1909. Pada April 1907, 2 tahun sebelum tu, rundingan antara pihak British dengan Siam bermula selepas rupa-rupanya Siam juga ada buat perjanjian dengan Perancis. Perjanjian ini diusahakan oleh penasihat am bagi kerajaan Siam, iaitu E.H. Strobel, dengan Ralph Paget, iaitu wakil British di Bangkok. Baik, mereka berunding. Kemudian pejabat tanah jajahan di London membenarkan usaha rundingan itu. Rundingan untuk apa? Sebenarnya British dengan Siam berunding untuk apa? British dah mula bagi tahu bahawa Siam, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni susahlah kau nak jaga. Kau bagi kat aku lah. Kau bagi kat aku, bagi kat British. Biar kami British yang take over, kami jaga. Nampak tak? Itu matlamat dia. Jadi pejabat tanah jajahan di London pun kata apa? Go on. Terus usahakan. Kalau boleh cuba dapat Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu tu daripada Siam. Boleh tak? So Strobel, iaitu penasihat am bagi kerajaan Siam ini, Strobel daripada British, telah menemui Putera Damrong, iaitu Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam, bagi sampaikan hasrat British itu. Putera Damrong, kami ni sebenarnya kami nak bagi tahu Siam supaya jangan bagi kuasa besar masuk semua kan. Kami rasa macam ni lah, why not 4 negeri tu bagi je lah kat kami, supaya kami jaga, kami take over dan kami jaga. Dia bagi tahu tu, berani dia bagi tahu kepada Putera Damrong, Menteri Dalam Negeri bagi kerajaan Siam. Dan November 1907, hal ini telah disampaikan kepada Raja Siam. Tapi sebenarnya Raja Siam tak setuju sebenarnya, tetapi Raja Siam menganggap bahawa perbuatan British ini adalah sesuatu yang mengaibkan, kerana seolah-olah British menganggap bahawa Siam tak pandai jaga negeri, dan ini memalukan. Jadi pada Januari 1908 hingga Januari 1909, mereka pun buatlah draft perjanjian yang dirangka pada Januari 1908 dan dipersetujui pada bulan Januari 1909. Dan pada 10 Mac 1909,
perjanjian ditandatangani antara wakil British iaitu Ralph Paget dengan wakil Siam iaitu Putra Deva Wongsi Varaprakar. Okay. Boleh. Yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Jadi inilah antara memang lama. Memang lama sebab diorang nak buat kajian. Okey. Kita tengok apakah isi kandungan perjanjian itu. Okey. Kalau kita lihat di sini iaitu perkara 1. Ini perjanjian. Okey, perkara pertama, penyerahan Kelantan dan Terengganu, Kedah, Perlis dan pulau-pulau bersebelahan itu kepada Great Britain. Nampak tak? Dah mention kat situ okey. Penyerahan negeri-negeri itu kepada Great Britain, iaitu Britain. Kerajaan Siam menyerah kepada kerajaan British segala hak dan apa-apa juga kekuasaan, naungan, pentadbiran dan kawalan yang dimilikinya ke atas negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis dan pulau-pulau bersebelahannya. Maknanya termasuklah Pulau Langkawi pun diserahkan kembali kepada Kedah dan diserahkan kepada British. Okey, ini translation dia. So, sempadan wilayah-wilayah ini ditentukan melalui protokol sempadan yang telah dilampirkan bersama. Dan perkara kedua, tarikh penyerahan dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas ratifikasi perjanjian ini, dan sempadan Inggeris Siam pun telah dibuat. Maknanya inilah di sebahagian perjanjian Bangkok 1909 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita lihat di sini, melalui perjanjian Bangkok 1909, negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu menjadi milik British dan mereka kena terima seorang penasihat British seperti yang berlaku di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dapat residen British kan? Negeri-negeri ini dapat penasihat British. Walau bagaimanapun pada tahap awalnya Kelantan dan Terengganu memang menolaklah kehadiran penasihat ini. Sebab masing-masing dah ada sultan kan, dan dah ada pembesar. Dan inilah dia individu-individu yang terbabit dalam perjanjian seperti ini. Raja Chulalongkorn dari Siam, berpakaian putih bertanda X. Ini Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn dalam lawatannya ke Kelantan pada tahun 1909, dan Sultan Muhammad yang keempat yang bertanda Y ini. Ini Sultan Muhammad yang keempat. Jadi itulah pada akhirnya bagaimana British dapat negeri-negeri Melayu Utara. Iaitu dapat apa? British dapat Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu melalui perjanjian je. Kamu rasa perjanjian ada? Melalui perjanjian saja. Kamu rasa ianya adakah tanpa perlu berperang dan sebagainya, hanya buat perjanjian dengan Siam? Buat yang pertama, buat yang kedua, perjanjian sulit, kemudian perjanjian sempadan, kemudian perjanjian asyik perjanjian je, tapi jimat kos. Tapi British punya buat tu memang annoying. Sebenarnya seolah-olah macam apa tau? Macam seolah-olah macam ada orang datang bagi kamu surat. Saya nak berkenalan dengan awak lah. Tak nak lah. Kemudian datang lagi, saya sebenarnya suka tengok awak. Buang lagi. Kemudian datang lagi, saya memang dah lama minat awak, crush kat awak. Datang lagi. Lama-lama, kalau kamu didatangi surat yang sama hari-hari apa semua kan, kamu rasa macam annoying lah. Lepas tu kamu rasa apa? Macam, mana budaknya? Okey lah. Kan? Crush pun crush lah. Nampak tak? Lama-lama bila hari-hari, bila selalu diganggu, kamu akan rasa, okey lah. Nampak tak? So,
Okey, baik. So, ada yang tanya, Siam tak sedar ke cikgu British ambil tempat dia? Well, sebenarnya Siam sedar bahawa British ambil tempat dia. Okey, namun begitu, okey, Siam pun sendiri sebenarnya dia tak nak bergaduh. Siam punya matlamat pun dia tak nak bergaduh. Dia tak nak bergaduh dengan kuasa-kuasa besar ni. Dia tak nak. Yang penting rakyat aku selamat. Jadi kalau British kata, okey aku nak ambil negeri-negeri itulah. Okey, aku takkan kalau aku kata tak nak kan aku berperang pula dengan British. Sekarang berperang lagi menyusahkan rakyat aku. Tak apalah kau ambil lah. Kau ambil lah yang itu. Tak apalah aku jaga. Yang penting kau ambil, kau jangan kacau aku. So nampak tak? Siam memang dia utamakan rakyat. Sebab itu Siam satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa luar. Sebab apa? Sebab Siam ni akan utamakan rakyat dan dia akan bekerjasama dengan mana-mana orang. Even dengan Jepun sekalipun, masa Perang Dunia Kedua, dia bekerjasama dengan Jepun. Okay, saya cakap dengan apa? Jepun, okay, janganlah kamu serang negara aku. Jangan ganggu rakyat aku. Kau nak guna kita orang punya tanah, tak apa, gunakanlah. Tapi jangan ganggu kita orang. Nak guna tanah kami, nak serang tanah Melayu, silakan. Ini kawasan dia, kau boleh mendarat kat sini, kemudian kau boleh serang tanah Melayu. Tapi jangan kacau rakyat aku. Itu Siam. Sebab itu Jepun tak menyerang Siam. Jepun menyerang tanah Melayu. Nampak tak? Siam punya matlamat jaga rakyat dulu. Okay. Dan kemudian buat hubungan baik dengan semua orang. Okay. Tanah Melayu tak buat benda yang sama ke? Okay, actually tanah Melayu pada waktu itu adalah negeri-negeri yang kecil. Kena faham tanah Melayu adalah negeri-negeri yang kecil, iaitu negeri-negeri seperti negeri-negeri Selat, negeri negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. So dia berasingan, pemerintahan pun berasingan. So negeri-negeri kecil ini mereka tak bersatu. Kita belum bersatu pada waktu itu. Kita belum bersatu lagi. Jadi itulah yang berlaku kepada negara kita sebenarnya. Baik. Daripada tadi korang follow kan? Datang. Cikgu nak tanya kenapa Jepun datang and left. Itu berkaitan dengan Perang Dunia yang kedua. Kamu akan belajar dalam sejarah tingkatan 4. Sabar tahun depan tingkatan 4. Sabar, dalam bab yang ketiga. Sedikit sebanyak Tarun dah bagi tahu, iaitu left because of Hiroshima and Nagasaki. Yes. Datang tu memang nak stay sebab kau ingat ke apa? Dekat Tanah Melayu ada homestay. So nak datang sini, nak stay sini. Tak ada. Nanti kita akan tengok Form 4 nanti. Baik. Satu persoalan ni yang cikgu nak tanya kamu lah Kalau korang tengok, British buat perjanjian dengan Siam. But then